Okey, baik. Untuk kita mengulas dengan lebih lanjut dan juga melihat kepada kenaikan kadar faedah Amerika Syarikat ini, berada di talian adalah Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Ekonomi dan Kewangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Berhad. Salam Ramadan, Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Salam Ramadan, Haris. Ya, Doktor, sudah tentu untuk kita memberi ataupun tumpuan kita melihat kepada kadar faedah, kenaikan kadar faedah di Amerika Syarikat ini. Bagaimana ianya memberi impak kepada lanskap ekonomi dan keuangan global, terutama Malaysia, Doktor? Oh, Okey, kesan utama yang saya nampak hasil daripada keputusan FOMC malam tadi adalah terhadap kepada orang kata itu pasaran keuangan, terutamanya dari segi pasaran bond dan juga pasaran saham dan juga mata wang, kadar tukaran mata wang asing. Buat masa ini, seperti yang kita lihat, pihak Reserve Persekutuan Amerika Syarikat masih lagi mempunyai komitmen yang tinggilah untuk mengekalkan paras kadar faedah yang tinggi demi untuk menurunkan orang kata itu kesan inflasi yang masih lagi melebihi paras yang disasarkan. Justru saya rasa kesan kepada ekonomi Malaysia yang saya nampak lebih kepada pasaran keuangan dan ia akan menyebabkan orang kata itu kemerokapan yang masih lagi dianggap boleh berlaku dalam kadar yang agak tinggi. Walau bagaimanapun yang saya nampak dari segi pasar keuangan ini juga yang positifnya, sudut yang positifnya adalah dari sisi mata wang ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat lah. Kami menjangkakan bahawa trend peningkatan dalam nilai ringgit akan berlaku kerana kalau kita lihat berdasarkan apa yang diunjurkan oleh pihak Reserve Persekutuan Amerika Syarikat, walaupun masih lagi untuk mengekalkan mood kadar faedah yang tinggi, namun bergerak ke hadapan seolah-olah terdapatnya orang kata itu kemungkinan penurunan dalam kadar faedah tersebut. Kalau kita lihat unjuran yang dibuat pada tahun 2024, kadar Fed Fund Rate itu dijangka akan bergerak pada kadar 4.3% tahun hadapan, berbanding tahun ini yang dijangkakan bergerak pada kadar 5.1%. Dari situ ia menunjukkan satu indication bahawa kadar faedah ini akan diturunkan dalam tempoh 12 bulan yang akan datang ini. Ya, Dr. Afzal Nizam, pengerusi The Fed, Jerome Powell berkata perjuangan melawan inflasi masih belum berakhir, tetapi kitaran kenaikan ataupun yang disebut sebagai raising cycle ini, kadar faedah mungkin akan berakhir dan pandangan doktor melihat kepada keputusan monetary yang akan datang, apa yang boleh kita jangkakan oleh The Fed? Betul Haris, kalau kadar faedah itu sendiri pun sudah orang kata tu bergerak perlahan, iaitu kalau sebelum ini dia bergerak pada kadar 75 mata asas dan kemudian telah turun kepada 50, kepada sekarang ini 25 mata asas. Justru dari segi momentum kenaikan kadar faedah itu sendiri pun telah menunjukkan bahawa terdapatnya orang kata itu suatu trend yang sedang menurun. Jadi next step maksudnya mungkin akan berhenti momentum pertumbuhan, momentum kenaikan kadar faedah itu, dan mungkin selepas mengekalkan dan melihat trend penurunan dalam kadar inflasi, berkemungkinan kita akan lihat trend penurunan dalam kadar faedah itu sendiri. Walau bagaimana itu amat bergantung kepada kesihatan ekonomi Amerika Syarikat itu sendiri, dan buat masih tanda-tanda terdapat orang kata itu cracks dalam ekonomi mereka itu telah mula muncul, seperti yang disebutkan tadi tentang kebimbangan terhadap sektor perbankan dalam ekonomi Amerika Syarikat. Justru itu juga akan memegang peranan dalam penentuan kadar faedah pada masa akan datang nanti. Doktor menyebut juga berkenaan dengan unjuran yang dilakukan oleh The Fed yang menyatakan bahawa kadar puncak untuk tahun ini adalah sekitar 5.1% dengan satu lagi kenaikan kadar faedah pada siri yang akan datang dijangkakan. Adakah, pertama soalan saya, adakah ianya realistik? Kedua, mungkin apa bentuk faktor-faktor yang mungkin boleh mempengaruhi dari segi unjuran dan juga ketetapan yang akan dibuat The Fed ini? Saya rasa memang satu tanggapan yang realistik sebenarnya, kerana kenaikan kadar faedah di Amerika Syarikat tu sememangnya bergerak dalam kadar yang begitu agresif sebenarnya. Kalau sebelum ini tahun 2004 sehingga 2006, kadar faedah tu dinaikkan daripada 1% ke paras 5.5% dalam tempoh 2 tahun. Tapi kita sedang melihat kadar kenaikan sekarang ini daripada 0.25% sehingga sekarang ini dalam 5% dalam tempoh setahun sahaja. Jadi sudah pasti kenaikan yang agresif ini bakal
memberi kesan kepada momentum pertumbuhan ekonomi mereka. Justru tanggapan bahawa mungkin apa dikatakan sebagai kadar terminal ataupun terminal rate sekitar 5.25 ataupun 5% tu suatu jangkauan yang saya kira tidaklah begitu keterlaluan, memandangkan kita melihat iklim ekonomi semasa yang sudah pun mula menunjukkan tanda-tanda kelembapan, terutamanya dalam sektor hartanah. Dan sekarang ini kita bercakap tentang kebimbangan terhadap sektor perbankan di Amerika Syarikat. Sudah pasti tanda-tanda ini saya kira tidak akan diambil mudah oleh pihak Reserve Persekutuan demi untuk kata tu merangka suatu dasar monetary yang begitu tuntas untuk ekonomi mereka. Doktor, mungkin unjuran doktor melihat kepada dalam konteks Malaysia ini, keputusan MPC pada siri mesyuarat akan datang bagaimana pula? Adakah ini bakal mempengaruhi keputusan MPC dalam menetapkan kadar faedah Malaysia, terutamanya kalau kita bercakap soal memerangi inflasi, impak kepada ringgit dan sebagainya? Pandangan doktor? Okey, dari segi sentimen saya tak boleh nak tolak lah. Mungkin ada satu sentimen yang mengatakan OPR itu akan dikekalkan. Tetapi dari segi sisi yang lain pula, kalau kita lihat dari segi struktur ekonomi kita, fundamental kita, menunjukkan suatu pertumbuhan ekonomi yang masih lagi dalam berarus deras, ya, Haris. Justru kadar 2.75% ni dilihat masih lagi rendah secara relatifnya. Kerana kalau kita lihat, bila ekonomi itu bergerak dalam momentum yang normal, kalau kita lihat daripada tahun 2011 hingga 2019, OPR tu bergerak dalam jajaran 3% sehingga 3.25%. Jadi dari sisi pandangan ekonomi, kekukuhan ekonomi negara itu, terdapat keperluan untuk meningkatkan kadar faedah ataupun OPR tersebut. Namun apa-apa pun kita akan lihatlah bagaimana pihak Bank Negara akan membuat keputusan pada mesyuarat yang akan datang. Doktor, bercakap soal inflasi juga, esok indeks harga pengguna CPI untuk Februari 2023 akan diumumkan oleh DOSEM. Mungkin ada jangkaan doktor berkenaan dengan ada sektor-sektor tertentu yang mungkin akan kita lihat kenaikan pada Februari. Pandangan doktor? Baik, pihak kami menjangkakan kadar inflasi pada bulan Februari nanti akan mencecah ke paras 4.2%, kerana saya melihat harga barang makanan masih lagi tinggi. Kemudian saya kira selain pada faktor kos, faktor permintaan yang sihat juga menyumbang kepada peningkatan kadar inflasi. Jadi ada dua faktor yang ditunjukkan dalam trend kadar inflasi. Jadi saya melihat kadar inflasi masih lagi kekal dalam jajaran yang tinggilah. Itu juga menunjukkan bahawa dasar monetary juga perlu diselaraskan dengan suasana kadar inflasi semasa. Jadi kita boleh menjangkakan bahawa untuk mesyuarat MPC akan datang, selain daripada kenaikan kadar OPR itu, mungkin ada langkah-langkah monetary lain yang mungkin boleh dilakukan. Pandangan doktor? Itulah kalau kita lihat dari segi kadar SRR, Statutory Reserve Requirement, masih lagi di paras 2%. Kalau nak naikkan tu pun ada kemungkinan juga. Tapi bagi saya instrumen yang lebih berkesan dalam mengawal adalah tapi apa yang kita lihat seperti yang diumumkan oleh pihak Bank Negara sebelum ini, mereka kesan kenaikan OPR sebelum ini kepada ekonomi negara. Jadi mungkin bagi saya buat masa ini, dalam masa terdekat ni, pihak Bank Negara dalam mode wait and see lah, tunggu dan lihat tentang kesannya kepada ekonomi sebelum mereka bertindak. Mungkin juga pada masa akan datang ni, untuk bulan 5 Mei punya meeting, masih lagi mungkin kita jangkakan kadar OPR tu dikekalkan pada paras yang sama lagi. Okey, baik, Dr. Afzal Nizam Abdul Kadir, terima kasih Doktor. Mungkin kita boleh ke Bazar Ramadan nanti untuk pantau sendiri harga-harga makanan, melihat kepada kenaikan harga, sudah tentu melibatkan apa yang boleh dikatakan sebagai memberi impak dalam kehidupan rakyat, terutama di bulan Ramadan dan juga menjelang Syawal ini. Terima kasih sekali lagi Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Ekonomi dan Kewangan Social Bank Muamalat Malaysia Berhad.